Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibinal mustafa sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawla amma ba'd. Yang berbahagia Tan Sri Nurdin Kardi, Nek Chancellor Yusas, Profesor Wan Sabri, Timbalan Nek Chancellor, sahabat dekan, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua program, para pensyarah dan seluruh kaki tangan Universiti Sultan Azlan Shah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih dikurniakan pertama nikmat iman dan Islam. Kerana dengan hanya kekuatan iman dan Islam yang ada pada diri kita sahajalah memungkinkan untuk kita hadir ke surau ini, ke masjid ini. Dan juga dikurniakan kesihatan, nikmat kesihatan yang sempurna, yang baik. Dengan nikmat kesihatan kita dapat untuk hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan sedikit pencerahan, perkongsian yang akan kita sama-sama perdengarkan menjadi saham-saham, menjadi bukti hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita adalah tergolong antara orang-orang yang mengimarahkan bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebut bulan Ramadan ia satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berada di satu bulan yang mulia. Mulianya Ramadan kerana dimuliakan oleh Allah. Kita berada di bulan Ramadan artinya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana padanya, antaranya ialah Allah Taala menjadikan bulan Ramadan mulia kerana diturunkan padanya Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang sama macam bulan lain. Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah. Tetapi bulan Ramadan ini mulia kerana apa? Kerana diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Artinya mulianya bulan Ramadan kerana diturunkan padanya Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, begitu jugalah kita selaku manusia, khalifah, hamba di muka bumi ini, tidak punya apa-apa. Istimewanya kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ini mulia, bahkan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana bersama kita adalah Al-Quran. Bersama kita ada Al-Quran. Bersama kita, kita membaca dan mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana bulan Ramadan akan mulia kerana ada Al-Quran, begitulah kita hamba yang asalnya tidak punya apa-apa menjadi mulia kerana kita ini ada Al-Quran. Tak cukup hanya sekadar kita memiliki Al-Quran, bahkan hendaklah dibaca. Hendaklah dibaca, ditadabbur
difahami dan diamalkan. Bayangkan kita jadi mulia, begitulah juga keluarga kita pun akan mulia. Kerana kita memasyarakatkan Al-Quran dalam keluarga kita. Kita minta anak isteri kita baca. Kita minta keluarga kita memahami Al-Quran. Akan mulia keluarga kita kerana apa? Kerana menjadi keluarga yang menghidupkan Al-Quran. Begitulah masyarakat, begitulah negeri, begitulah negara, begitulah semua manusia akan mulia sekiranya kita ini membaca Al-Quran, bertadabbur, memahami dan mengamalkan akan Al-Quran. Artinya kita akan mulia bila kita membaca dan mengamalkan Al-Quran. Orang Arab jahiliyah tidak punya apa-apa kemuliaan. Bahkan mereka menyembah berhala. Mereka melakukan 1001 bentuk maksiat. Ialah pada masa itu tidak ada Nabi, dan segala kesalahan mereka dimaafkan. Tidak dikenakan yang namanya cerita dosa atau pahala kerana syariat itu tidak ada. Tetapi itulah kejahatan yang dibuat oleh mereka. Mereka tidak menjadi bangsa yang mulia. Tetapi dengan turunnya Al-Quran, diturunkan oleh Allah Ta'ala di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka bangsa Arab menerima Al-Quran. Dan bangsa Arab pada masa itu menjadi satu bangsa yang bermaruah, bangsa yang mulia, menjadi bangsa yang disegani, yang akhirnya dapat menundukkan, menang dalam peperangan dengan tentera Rom pada masa itu. Sebab-sebab sekalian, itulah kehebatan Al-Quran. Ya. Dan bahkan hebatnya Al-Quran ini sampai ke peringkat ia boleh memberi syafaat kepada kita. Boleh memberi syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Al-Quran kerana sesungguhnya nanti ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada kamu. Kita faham hari kiamat tidak ada sesiapa yang boleh bantu kita melainkan kita dan amalan kita. Tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak ada suami, tidak ada sesiapa pun, masing-masing. Hatta kalau isteri yang solehah pun, besok di akhirat suaminya minta kepada isterinya untuk bantu dia di hari kiamat besok, kata isterinya, engkau, aku. Isteri yang dicintai, engkau, aku. Al-Quran yang kita baca ni tuan-tuan, sahabat sekalian, akan bantu kita. Pada hari yang tidak ada sesiapa boleh bantu kita, Al-Quran akan syafi'an li ashabihi, akan membantu kita di hari kiamat. Bahkan seawal lagi kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Dimasukkan ke dalam liang lahat. Tidak terkecuali termasuk saya akan pergi ke satu liang namanya liang lahat. Masuk ke liang lahat, maka ada prosedurnya. Ada beberapa perkara yang akan kita lalui, yang namanya himpitan kubur, yang nama soalan munkar nakir dan sebagainya. Al-Quran yang kita baca akan datang kepada kita sebagai hujah kepada kita, akan membantu kita li ashabihi, kepada pembacanya. Akan datang daripada penjuru dada membela kita, akan datang daripada penjuru kepala akan membela kita, akan datang daripada penjuru kaki akan membela kita, kanan kiri. Al-Quran yang kita baca akan membela dan menolong kita. Seawal saya sebut tadi, di alam barzah. Hebat betul Al-Quran ni. Dia bukan suatu kitab, bukan suatu buku, bukan suatu bacaan yang sifatnya hanya sekadar kita baca-baca tidak punya apa-apa, tetapi kita baca, dia tolong kita, dia akan tampil kepada kita, bantu kita seawal di alam kubur hinggalah membawa ke hari kiamat. Oleh kerana itu, baca Al-Quran. Amat rugi kita selaku seorang mukmin muslim tidak membaca Al-Quran. Yang tak boleh baca Quran, belajar. Orang yang belajar, kata Rasulullah,
belajar Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, Allah Ta'ala akan bagi 2 pahala. Kerana kesusahan dia belajar dan dicuba untuk baca walaupun merangkak, Allah Ta'ala akan kurniakan padanya dua pahala. Tidak ada cara lain. Kena belajar. Kalau kita tak boleh baca Quran, kena belajar. Selepas itu barulah kita tadabbur, kita fahami. Kerana kita nak sesuatu yang hebat, yang nama syafaat di alam kubur, dan sesuatu yang namanya ialah syafaat di akhirat besok. Tuan-tuan sekalian, dengan baca Quran juga dan mempraktiskannya akan menjadikan kita ini satu ummah yang disebut oleh Rasulullah afdalu ibadah. Afdal ibadah ummati di sisi umatku ialah qiraatul Quran. Afdal ibadah ialah qiraatul Quran. Kerana apa? Kerana kata Allah Ta'ala, innallazina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, wa aqamus solah, dan mendirikan solat, wa anfaku mimma razaqnahum, dan orang yang membelanjakan harta kamu sirran wa alaniyah, dalam keadaan berahsia ataupun terang-terang. Kata Allah Ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka ini adalah orang yang mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Ini 3 bentuk bisnes yang tidak rugi, iaitu membaca Al-Quran, bersembahyang, dan berinfak, bersedekah, membelanjakan duit kita untuk more kawan-kawan kita. Rasulullah di bulan Ramadan, antara amalan hebat yang dilakukan oleh baginda ialah berinfak kepada fakir miskin, berinfak kepada orang memerlukan. Oleh kerana bulan Ramadan, Rasulullah antara yang paling banyak berinfak untuk orang yang berbuka puasa. Tak banyak, sikit, tapi sekarang tak sikit kena banyak. Ya, semampu kita. Ia adalah, kata Allah Ta'ala, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi, dengan syarat ikhlas. Tak rugi. Tuan-tuan, kalau kita belanjakan RM1,000, RM500, RM300, dia tidak hangus. Dia tidak hangus. Kerana sebenarnya yang kita belanjakan itu kita telah tukar dalam bentuk mata wang lain, yang akan kita gunakan di alam kubur nanti, yang akan tampil kepada kita memberi syafaat nanti, dan juga di akhirat. Dia tidak rugi. Bahkan rezeki kita di dunia akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, ini antara 3 bentuk perniagaan yang tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kembali ke Al-Quran tadi, ya, diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembaca Quran. Kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran ini, ya, orang mukmin yang membaca Al-Quran, bertadabbur dan memahaminya dan mengamalkannya, seperti buah utrujah. Utrujah ini ialah seumpama buah limau yang besar, ya, yang mana kata Rasulullah baunya adalah wangi. Baunya adalah wangi dan rasanya adalah sedap. Ya, kita apapun tuan-tuan, kita nak yang wangi dan nak yang sedap. Ya, kita beli durian, baunya wangi dan rasanya sedap. Ya. Jadi pembaca Al-Quran, orang mukmin yang baca Al-Quran diumpamakan baunya itu wangi dan rasanya juga adalah sedap seumpama buah tadi. Dan orang mukmin, kata Rasulullah lagi, diumpamakan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, seperti buah tamar, seperti buah tamar, yang mana dia tidak ada bau, dan rasanya adalah manis. Ambil tamar, kita bau, dia tidak ada wangi, tapi rasanya manis. Itu diumpamakan orang mukmin yang tak baca Quran.
Kata Nabi lagi, dan diumpamakan orang munafik. Kalau ada orang munafik yang baca Quran seperti raihanah, bukan nama orang, ni sejenis pokok, bukan puan raihan. Raihanah ni sejenis pokok, ya, yang mana baunya wangi dan rasanya adalah pahit. Bau dia wangi tapi pahit. Ya, apa ya makanan kalau yang baunya wangi tapi rasanya pahit? Kopi kot, kopi. Kopi kan wangi, ya, tapi pahit. Itu umpama mukmin, umpama munafik yang apa tadi? Yang baca Quran. Dan diumpamakan pula kata Rasulullah orang munafik yang tidak membaca Quran pula. Sebab munafik ini ialah orang di kalangan orang Islam tetapi menzahirkan Islam, ya, tetapi batinnya adalah kufur kepada Allah Taala. Tak nampak dia itu kekafirannya. Tak nampak kekafirannya, zahirnya adalah muslim, tetapi dalam hatinya itu ialah kufur kepada Allah Taala. Ini munafik. Jadi orang ini dia tak baca Quran. Orang munafik tak baca Quran pula seperti buah labu. Diumpamakan macam buah labu. Buah labu yang tidak ada bau dan rasanya adalah pahit. Ya, rasanya adalah pahit. Itu gambaran perumpamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak yang pertama tadi. Kita nak makan satu buah yang baunya adalah wangi dan rasanya adalah sedap. Ya, diumpamakan dalam hadis ini ialah buah utrujah tadi. Dalam konteks kita mungkin tidak adalah buah ni, mungkin kita durian dan sebagainya. Jadi sahabat sekalian, bulan Ramadan adalah bulannya untuk yang tak boleh baca Quran, kita belajar baca Quran. Walaupun sikit. Yang dah boleh baca Quran, banyakkan baca Quran. Yang dah baca Quran itu pula kita tadabbur, kita fahami, kita keluarkan intipatinya, kita faham. Dan seterusnya barulah kita akan mengamalkannya dalam konteks kita bekerja harian di USAS, dalam konteks kita bermuamalah di luar, dalam konteks kita berurus niaga, berurusan di luar. Maka pastikan ikut adab Al-Quran. Kerana kita orang mukmin, orang muslim. Itulah kitab kita. Besok di dalam kubur pun kita akan ditanya, apakah kitab kamu, apakah pegangan kamu. Kita tidak boleh bagi jawapan kalau kita tidak baca Quran, tidak praktis Al-Quran. Walaupun kita tahu jawapannya ialah Al-Quran, tetapi kalau kita tak rajin baca Quran dan tidak memahaminya dan tidak mempraktiskannya, maka kita takkan boleh jawab Al-Quran sebagai jawapannya. Kita nak cakap pun tak boleh, bagaimana mungkin pula nanti Al-Quran akan bagi syafaat kepada kita. Ya, sebab itulah, ya, kembali kepada yang saya sebutkan tadi, untuk mulia diri kita, untuk mulia keluarga kita, untuk mulia masyarakat kita, untuk mulia kita seluruhnya, hendaklah kita membaca Quran dan bertadabbur dan mengamalkannya, supaya kita ini menjadi manusia yang mulia. Khususnya, ya, kita pergiatkan mempelajarinya di bulan Ramadan, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, cukup sekadarnya. Ya, diberi peluang setengah jam untuk sedikit kita berkongsi. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini akan menyuntik kita, menggerakkan hati kita untuk kita tergerak dalam konteks yang kita bincang tadi, untuk mempelajari Al-Quran, mengamal, untuk membacanya. Mudah-mudahan ia akan menjadi pembela kita nanti, pembela kita di alam kubur dan pembela kita besok di hari kiamat, dan akan menjadikan kita manusia yang mulia, bukan hanya mulia di dunia tetapi mulia di akhirat. Mulia di kubur, mulia di akhirat, mulia di dunia. Itulah, ya, moga-moga kita tergolong dari kalangan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mohon ampun maaf atas tutur bicara yang tidak berkenan di hati.
mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Fuad atas penyampaian kuliah duha tadi. InsyaAllah seterusnya kita akan pergi kepada solat tadarus serta tadabbur ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Azmi bin Yusuf, pensyarah di Jabatan Usuluddin. Jadi diminta kepada semua untuk mengambil ayat Al-Quran ataupun menggunakan aplikasi Al-Quran di telefon masing-masing untuk kita bersama-sama membaca dan serta tadabbur ayat Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Azmi bin Yusuf. Jadi dengan segala hormatnya anda jemput Dr. Azmi bin Yusuf untuk sesi seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati Tan Sri, Datuk dan sahabat-sahabat saya yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Berkatnya doa kita yang kita minta dengan Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Akhirnya sampai kita ke bulan Ramadan dan kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi, menghayati dengan baiknya. Jadi untuk surah yang kita akan baca bersama di hari ini, insya-Allah, surah iaitu surah Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita mulai daripada ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ surah yang kita akan baca ialah surah Al-Baqarah, mulai dari ayat, iaitu ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua dah jumpa Semua dah jumpa Semua boleh kita mula Baik, kita mula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Itulah ayat yang kita baca, dan memang ayat ini bila kita tengok pada intipati sangat penting sekali untuk kita merenungi. Dan ayat ini adalah pencapaian utama ialah untuk kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa. Jadi itulah bila kita menahan daripada makan, daripada minum, dan kita tidak buat perkara yang haram, yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah menjadi jiwa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah ayat yang akhir, iaitu la'allakum tattaqun, iaitu mudah-mudahan kamu mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat ini, pertama kali kita nak tengok apakah hikmah. Kalau kita tengok apakah hikmah Allah mewajibkan kita berpuasa, sudah tentu pertama adalah untuk kita mencapai kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimanakah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Di situlah kita tak makan, tak minum, dan tak makan dan tak minum ni sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah yang tak makan dan tak minum. Sebab itulah ibadat puasa ni sangat paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak makan dan tak minum. Dan bila kita tak makan dan tak minum, itulah kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok, bila kita tak makan dan tak minum, fikiran kita pun lain, dan pemikiran kita jadi bagus, ada mudah untuk mencapai sesuatu. Begitu juga jiwa kita akan jadi tenang. Dan inilah maksud daripada ayat la'allakum tattaqun. Dan daripada takwa juga iaitu melalui puasa ni juga yudarribu nafsa ala muraqabatillah. Seorang itu mendidik jiwa untuk muraqabatillah, untuk malu kepada Allah, untuk malu, untuk rasa Allah, malunya kepada Allah bila kita nak buat sesuatu yang tak baik. Seperti mana kita ni kadang-kadang mengupak ni satu hal juga. Kita orang Melayu ni mengupak ni boleh tahan juga. Ini cakap belakang, tak seperti masyarakat Arab. Ada orang Arab yang lain, dia cakap direct, kita ni ada. Maka daripada sifat ni, daripada kita puasa ni untuk melatih kita supaya kita malu dengan Allah. Bila kita nak cakap tak baik kepada orang, Allah malunya, Masya Allah, malunya kepada Allah. Bila kita bercakap satu, Allah malunya kepada Allah. Ini juga antara hikmah yang Allah suruh kita berpuasa. Dan juga di situ juga tuan-tuan, an-shaim fil ghalib takthur ta'atuhu wa ta'at min khasil at-taqwa.
bila kita berpuasa ni, jiwa kita akan merasa banyak untuk nak melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Tak seperti bila kita kenyang. Bila kita kenyang, nampak batal, nak tidur, mula kenyang. Tapi bila kita lapar, kita baca Quran, kita boleh baca Quran Allah. Lain jiwa kita bila kita lapar. Lapar ni boleh menjana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya dulu pernah belajar di negara Sudan dulu, masa saya buat PhD di Jamiah Khartoum. Saya tengok masyarakat Sudan ni, tuan-tuan. Di mana kalau saya tanya tuan-tuan, di mana orang Sudan berbuka puasa? Dia tak buka di dapur. Orang Sudan dia tak buka di dapur. Dia buka di depan pintu rumah. Allah, Masya Allah, sungguh. Sudah. Dia buka puasa di depan pintu rumah. Untuk lelaki-lelaki, kalau perempuan tu dalam rumah lah. Dia buka di depan pintu rumah. Bila saya sampai di Sudan, pertama kali saya tengok, kenapa orang Sudan ni kebanyakan buka puasa di depan pintu rumah? Semua ada. Tengok. Semua bawa keluar hidang. Bila nak masuk maghrib tu bawa keluar hidang, dah buka puasa di depan rumah. Saya tanya, kenapa orang Sudan tak buka puasa di depan pintu rumah? Dia kata, inilah untuk beri peluang kepada orang lalu lalang boleh share makanan bersama, boleh buka puasa bersama. Maka inilah peluangnya. Sebab itulah bila kita pergi ke Sudan, Masya Allah, kita tengok semua. Dan inilah bila kita lapar, perasaan kita untuk melakukan kebaikan banyak tu dia lebih melakukan. Jadi banyak. Dan yang saya cukup menarik sekali, ini nak cerita tentang Sudan, pengalaman dulu zaman muda dulu. Yang cukup menarik sekali di Sudan, memang tak ada tempat kita. Apa tuan-tuan? Di highway dia punya Masyru' Ibn Sabil, yang punya projek Ibn Sabil. Apa projek Ibn Sabil? Projek Ibn Sabil ni dia letak makanan untuk orang buka puasa di highway. Kalau di Sudan tu dia highway dia daripada Khartoum nak pergi ke Port Sudan. Daripada Port Sudan tu kita naik kapal laut. Di situ mula Laut Merah. Kita naik kapal laut di situ. Lepas asar, subuh kita akan sampai di Jeddah. Maka dia buat highway daripada Khartoum, ibu negara Sudan. Di tengah-tengah highway tu, di tengah-tengah highway tu dia ada point, berapa point. Setiap point itu dia penuh dengan makanan. Dia letak makanan banyak. Bila bah lalu sampai waktu maghrib, parking, terus makan. Ada sedia semua, dengan susu, dengan buah kurma, dengan masak ala Sudan, dengan pelbagai-bagai. Allah, saya tengok, Masya Allah, menariknya satu projek dia. Dia dengan projek Masyru' Ibn Sabil. Jadi projek ni adalah hasil daripada menjadi dorong utama adalah dengan sebab bila kita berpuasa, bila kita jiwa lapar, bila kita jiwa kita tak lebih makanan, dia tak kenyang, setelah dia akan memfikir, dan akhirnya dia boleh menjadikan satu jalan, cara untuk mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan seterusnya bila kita tengok lagi ayat ini, Allah menyebut juga di situ, wa man tata'a khairan lakum. Pada di sini sebelum tu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di sini kita tengok fleksibel agama Islam kita. Bagi siapa yang sakit, ataupun bagi siapa yang dalam musafir, tak pasti puasa, boleh diqada untuk hari lain. Ini kita tengok fleksibelnya agama Islam. Kita tak menjadi agama yang rigid, tidak di sinilah. Sebab tu bila dalam kita musafir,
Dalam musafir ni bukan senang. Kalau kita naik, kalau kita drive, malah nak turun nak. Turun masjid pergi tandas okey, tapi nak semayang malah. Ya, malah nak semayang. Tapi dengan itu Islam mengurangkan. Nah, kalau solat 4 boleh buat 2, ambil zuhur 2, ambil asar 2, kumpul jadi jamak. Nah, itu sebagai fleksibel agama Islam itu sendiri. Dan inilah tuan-tuan, satu lagi yang kita dapat lihat di sini juga, bahawa sesiapa yang tak mampu berpuasa, tak mampu, dia boleh bagi fidyah. Kepada orang tua, kalau dalam agama lain, yang memang dia tak ada. Seperti mana kita tengok dalam agama Buddha. Agama Buddha ni, kalau orang buat salah, pasti diseksa. Ni didapat dalam agama Buddha. Siapa yang melakukan kesalahan, pasti diseksa, pasti balas kerana kejahatan yang dia buat tu. Agama Islam tidak. Selama mana kita bertaubat kepada Allah, kita bertaubat, kita kembali kepada Allah, kita menyesal dan kita tak akan buat lagi maksiat, InsyaAllah Allah ampun. Inilah kecantikan agama Islam. Dan bila kita tengok di sini, siapa yang tak boleh nak puasa daripada orang tua, orang tua, itulah siapa yang tak boleh nak puasa pada orang tua, bayar fidyah. Orang tua-tua yang tak mampu nak puasa, kadang-kadang kita tengok masih hidup lagi, masih bernafas lagi, tapi tak boleh nak puasa, tak kuat, bayar fidyah. Masya Allah. Itu kita tengok ke fleksibel agama Islam itu sendiri, kelembutan agama Islam. Itulah sebab dia kata Islam is the way of life. Kadang-kadang kita tengok, kita baca buku, kita tengok Islam is the way of life. Dia ada naik turunnya fleksibel. Sebab tu hukumnya soleh likuli zaman wa makan. Hukumnya sesuai pada setiap zaman dan waktu. Tak ada masalah. Dan yang barangkali terakhir iaitu Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Ay as-sawm mafrud 'alaikum huwa syahrul Ramadan, syahrul azim qad talakum min Allah, al-fardul azim. Jadi adalah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini memanglah seperti mana kita dengar yang berbahagia Dr. Fuad ceritakan tadi, banyak tentang Quran. Allah kita dapat menggambarkan bila seorang itu membaca Al-Quran menjadikan dia itu mulia. Di Al-Quran ini adalah pertama kali dia diturunkan daripada langit, daripada di sisi Lauh Mahfuz. Al-Quran diturunkan Lauh Mahfuz, turun kepada langit, Sama'ud Dunia, dia panggil langit dunia. Dan daripada langit dunia tu dia turun melalui Jibril kepada Rasulullah SAW munajjaman, secara asu-asu. Dia akan turun sikit. Itulah dapat Nabi kita Muhammad sudah menerima Al-Quran secara munajjaman. Satu hukum bila ada isu dan timbulnya isu dan sebagainya. Jadi Al-Quran ini tuan-tuan adalah satu dikatakan, kita tengok satu dalaman bukan zahir, itu satu syifa, ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Jadi Dr. Fuad dia cerita tentang kelebihan Quran. Kita nak tengok dari segi syifa pula, syifa. Allah syifa. Menjadi syifa, menjadi penyembuh pada orang-orang mukmin. Sebab tu bila kita tengok tuan-tuan, saya suka nak cerita masyarakat Sudan lagi tuan-tuan. Sudan ada. Sebab Sudan ni negara dia agak tak seperti kita lah. Dia apabila orang kaya sungguh. Yang miskin sungguh. Pegawai-pegawai dia pun tak ada kereta naik bas pegawai dia, kecuali kalau pegawai tinggi sangat. Kalau pegawai tinggi macam general, kita boleh tengok orang general semayang di masjid. Bapak kita ni jarang nak jumpa general semayang jemaah dengan orang ramai-ramai, jarang dah. Di Sudan biasa general, kapten biasa. Kisah nak ceritanya orang Sudan
yang bila dia nak pergi kerja, dia bawa Quran. Bila bulan Ramadan, dia bawa Quran. Dia bawa Quran. Dan dia baca Quran, tahbah tu, dia naik bah. Walaupun pegawai tinggi, dia tak itu sangat, taklah kuat ekonomi dia tak kuat. Dia baca Quran, tahbah. Jadi bacanya Quran. Bila pergi pejabat, kita pergi pejabat, ada baca Quran. Mana bila tak ada kerja, dia baca Quran. Saya tak tahu berapa kali dia boleh khatam. Nah, 1 bulan Quran pada bulan Ramadan. Allah, tu saya tengok sungguh. Masya Allah sudah. Dan bila dia baca Quran, tuan-tuan, dia juga kerana dia memahami dakwah Arab, dia memahami Quran, dan disitulah kita tengok, nah, bila dia baca Quran, air muka dia kita tengok, nah, itu kata syifa, nah, syifa. Dia adalah menjadi penyembuh dalaman kita. Quran itu, nah, penyembuh dalaman. Ni kadang-kadang kita tengok orang tua-tua, maaflah kita pun tua juga, masa depan kita tu sebenarnya orang tua. Nah, masa depan kita cakap orang tua, itulah masa depan kitanya. Nah, kadang-kadang kita tengok, ada kita tengok orang tua ni pagi-pagi suami isteri, anak tak ada dah, anak duduk Kuala Lumpur. Nah, tinggal suami dengan isteri pagi-pagi masing-masing bawa keluar ubat, bawa keluar, isteri bawa keluar satu bekas ubat, suami bawa masing-masing telan ubat. Nah, sedangkan Quran tak pernah baca, masjid pun tak pernah pergi, kuliah pun tak pernah. Allah, inilah sebab asas kita tu tak kuat, tak ada kekuatan di situ. Nah, tapi kita kuatkan dulu dengan asas Quran. Seperti mana Dr. Fuad cerita tadi, kita baca Quran. Bukan sekadar Allah memulia, Allah memulia, tapi Allah beri penyembuhan, sembuh. Orang baca Quran ni lidah dia jadi, bila nak cakap mengupak tu dia tak jadi. Selalu duk mutamarin li kalamillah, selalu duk guna perkataan Allah tu dia tak boleh. Tu jadi kita mulia. Kalau disitulah tuan-tuan, saya nak ceritanya satu poin lagi, satu poin lagi iaitu walitukabbirullah ala ma hadakum. Nah, itu iaitu Allah Taala menyebut di akhir sekali, walitukmillah, bila kita dapat puasa dengan sempurna. Nah, bila kita dapat tunai dengan sempurna, kita jaga mulut kita, jaga perbuatan kita, dan itulah kesempurnaan dan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Itulah kesyukuran kita, goal kita sudah capai. Allah Ta'ala, tuan-tuan, itulah kesan kepada kita. Kita tak ada terasa apa lagi, tuan-tuan, nak mencari satisfy kepuasan kita bila kita boleh lakukan Ramadan dengan baik. Nah, kita boleh lakukan, kita boleh baca Quran, kita boleh banyak sedekah. Itulah kita akan puasa. Tak ada apa dah di dunia ni dah kita. Dan bila sampai Syawal kita meraya nanti, Allah seronoknya makan lemak. Kita dah tunai sungguh-sungguh dah. Dengan qiyamul lail, dengan apa semua. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini jadi Ramadan terbaik untuk kita. Andainya Ramadan ini buat terakhir pada kita, maka kita tunailah sebaik mungkin, insya-Allah. Dengan itu kita akhir sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Sri Yusof atas segala wajah tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan tadi akan menjadi manfaat kepada diri kita, insyaAllah. Dengan berakhirnya sesi tadarus sebentar tadi, maka berakhir sudah bukan semarak luar pagi ini. Pihak masjid bersama
dilaporkan sesuai dengan mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan semua. InsyaAllah kita tutup